Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jika audio jelas seperti biasa, boleh tolong maklumkan, share ramai-ramai ya. Dan sertai Telegram saya, Regi JC Ritauddin. Baik, ini adalah susulan daripada live saya semalam, di mana saya memetik Menteri Besar Naib Presiden PAS Muhammad Amar Nik Abdullah sebagai berkata beberapa ahli parlimen daripada kerajaan mungkin sokong pembangkang. So saya buat ulasan lah. Anda boleh scroll ke bawah Facebook Regi JC Ritauddin dan tonton sendiri. Saya tak nak ulang. Baik, kemudian hari ini saya baca kenyataan daripada Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kenyataan ini cukup baik sebab Muhyiddin memberitahu PAS tidak boleh berjaya tanpa bersatu. Kemudian Muhyiddin jelaskan ya, PAS, bagaimana adanya bersatu membenarkan PAS mengembangkan sayap. Dan kemudiannya dia menjelaskan mengapa PAS juga penting bagi bersatu. Kerana tidak ada parti politik dalam lanskap politik Melayu sekarang ni yang boleh menang besar tanpa kerjasama. Jadi sebenarnya kenyataan ini tepat oleh Muhyiddin. Kalau dulu-dulu UMNO ni pun, kalau UMNO dengan sendirinya pun dia tak boleh menang satu negara. Tetapi oleh kerana dulu UMNO sebahagian daripada Barisan Nasional, dia ada MCA. Maaf ya, ada gangguan. So dia ada MCA, dia ada MIC. Dan pada masa itu China pun boleh terima dan India pun boleh terima. Jadi kerjasama dia tidak terhad kepada parti-parti bertunjangkan kepada kepimpinan Melayu. So dia boleh kerjasama dengan MCA, MIC, kemudian parti-parti lain dari Sabah Sarawak, dan dia boleh bentuk kerajaan. Tetapi UMNO dengan sendirinya tak boleh. Ini anda perlu ingat, tidak pernah sekali dalam sejarah UMNO dengan sendirinya boleh menang dan bentuk kerajaan. Dia selalu kerjasama. So kalau dulu kerjasama dengan parti bukan Melayu boleh, kini kerjasama ni perlu antara parti Melayu kerana undi Melayu berpecah. Kerana apabila berlaku kemelut dalam UMNO, apabila berlaku situasi di mana berlaku penyelewengan dan sebagainya, terpaksa diwujudkan satu parti baru, iaitu Bersatu untuk lawan UMNO. Kerana pada masa itu pemimpin UMNO pada ketika berlaku penyelewengan, kleptokrasi dan sebagainya, dia berpegang kepada UMNO. Dia menggunakan UMNO sebagai landasan untuk kekal berkuasa. Dan dia melakukan apa sahaja untuk kekal berkuasa. Jadi dia perlu ditumbangkan. So bila wujudnya Parti Bersatu ini, undi Melayu pecah. Okay. Dan dulu-dulu pun kalau kita lihat, PKR telah pecahkan undi Melayu. Dan begitu juga bila beberapa pemimpin PAS yang kalah dalam muktamar, mereka tidak puas hati kerana mereka kalah, mereka pergi berdamping dengan DAP dan terbentuklah Parti Amanah. So situ pun undi Melayu pecah. So dan undi Cina pula, dia bukan lagi dengan MCA. Undi Cina sudah padu dengan DAP. Undi India bukan lagi dengan MIC. Undi India padu dengan DAP dan PKR. So UMNO atau Parti Melayu tidak boleh berpaut kepada MCA atau MIC, melainkan awak hendak berpaut kepada DAP. So kalau dulu UMNO berpaut kepada MCA, kini UMNO perlu berpaut kepada DAP. Atau jika Bersatu nak undi Cina, dia perlu berpaut kepada DAP. Atau jika PAS hendak undi Cina, dia perlu berpaut kepada DAP. So itu lanskap politik sekarang. Baik, sebelum PRU 15, okay, sebenarnya kalau hendak wujudkan satu gabungan yang boleh menang luar biasa besar, logiknya mudah, jawapannya mudah. Semua orang nampak, semua pemimpin Melayu utama nampak. Jawapannya ialah Bersatu ganding dengan PAS, ganding dengan UMNO. Okey. Now, PAS ni dia pegang undi kawasan luar bandar di negeri tertentu.
itu memang pekat dengan PAS, iaitu undi Melayu konservatif. Dan ada juga mereka yang berfikiran ekstrim, mereka akan sokong PAS. Now, jangan salah tafsir kenyataan saya. Saya bukan kata PAS ekstrim, bukan. Saya kata kalau ada Melayu yang berfikiran ekstrim, memang sedikit tetapi ada, pun akan sokong PAS. Dan kemudian Melayu konservatif di luar bandar akan sokong PAS. Kalau PAS ni dia ada dia punya fixed deposit, khususnya di Kelantan, Terengganu, Perlis, tempat-tempat tertentu, Kedah tempat-tempat tertentu dulu. Sekarang seluruh Kedah lah. Okay. Dia ada dia punya fixed deposit kalau dululah. Tanpa bersatu, sukar bagi PAS tawan Kedah sebenarnya. Perlis, Kedah sebenarnya. Sukar, bukan mustahil tapi sukar. Saya akan jelaskan. Melayu pula, di kawasan luar bandar pula ada juga Melayu konservatif yang sudah biasa dengan budaya UMNO. Budaya UMNO yang sedikit walaupun ada kemelayuan dia, tetapi dia lebih progresif. Ada Melayu juga yang walaupun konservatif, walaupun luar bandar, tapi dia boleh terima budaya UMNO. So UMNO juga ada fixed deposit dia di dulu-dulu lah, bukan sekarang lah. Ada fixed deposit dia di kawasan luar bandar tertentu. So bila wujud bersatu ni budaya dia tak lari banyak daripada UMNO. Jadi bila bersatu ganding dengan PAS, bila bersatu berganding dengan PAS, di luar bandar, kawasan Melayu konservatif yang dulu boleh terima UMNO, sekarang boleh terima PAS. Sebab dia lihat PAS berdamping dengan bersatu, dan bersatu tu budaya dia lebih kurang macam UMNO. Dan ada pemimpin-pemimpin UMNO dulu-dulu seperti contohnya Tan Sri Muhyiddin Yassin. So di situlah PAS kembangkan sayapnya. PAS kembangkan sayapnya dengan adanya bersatu. Tetapi bersatu pula, dia kalau dia nak pergi kembangkan sayapnya di kawasan luar bandar yang dahulunya bukan pengundi UMNO, iaitu pengundi tegar PAS, mereka tetap akan bersama PAS, mereka tidak akan beralih ke bersatu dan sebagainya. So PAS boleh kembangkan sayap dengan keberadaan bersatu. Okay, alright. So sebab itulah gandengan bersatu dengan PAS membenarkan PAS kembangkan sayapnya. Itu hakikatnya, ya. Itu hakikatnya. Alright. So that is the story. Sebelum PRU 15, kalau UMNO berganding dengan PAS dan bersatu, memang gabungan Perikatan Nasional akan sapu seluruh negara tanpa bantuan parti lain, ya. Ataupun dia akan dapat majoriti sekurang-kurangnya 100, dia akan kerusi 100, dan kemudiannya balance tu mungkin atau 90 lebih lah, kemudian kerjasama dengan Sabah, Sarawak dan sebagainya. Dia akan menang besar. So semua orang tahu, semua pemimpin Melayu tahu. Tetapi pada masa tu UMNO, walaupun dia tahu itu jalannya, tapi dia tidak ingin berbuat demikian kerana dua sebab. Nombor satu, UMNO ni sebenarnya bukan lagi di bawah kawalan majlis tertinggi ataupun pemimpin-pemimpin bahagian dan sebagainya. Semuanya boneka, ianya berada di dalam bawah kawalan 100% Zaid Hamidi yang berlagak seperti diktator hanya kerana dia hendak selamatkan tengkuk dia. Perjuangan agama bangsa negara tu semua dia dah tolak tepi hanya untuk selamatkan tengkuknya, dan dia dah mengaku dalam Convention MIC. Itu sebab pertama. So walaupun dia tahu boleh menang, tetapi apabila UMNO dulu berdamping dengan bersatu dan PAS, dia dah lihat bersatu mahupun PAS tidak mahu membantu melepaskan Zaid. Kemudian UMNO bila dia ambil Perdana Menteri dari kalangan dia sendiri, iaitu Ismail Sabri, masih tak boleh bantu keadaan. Jadi Zahid akhirnya berdamping dengan Anwar, rakan karib dia. Bukan sebab Anwar rakan karib, sebab kalau dia dah lihat, kalau dia ambil Perdana Menteri dari kalangan pemimpin UMNO sendiri pun tak ada orang nak bantu dia. Jadi dia pergi berdamping dengan Anwar. Dan dalam Convention MIC secara tidak langsung dia dah mengaku matlamat PRU awal ni adalah untuk selamatkan tengkuk dia. So sekarang Zahid sudah dilepaskan. So itu pertama sebabnya UMNO tidak
melakukan perkara yang logik, iaitu kerjasama dengan Bersatu dan PAS pada PRU 15. Sebab kedua ialah UMNO tidak ingin lari daripada skrip asal dia. Skrip asal dia yang diikuti berdekad lamanya ialah dia berdamping dengan parti yang ada undi Cina dan parti yang ada undi India. Kalau dulu dia berdamping dengan MCA dan MIC untuk dapatkan undi Cina dan India, sekarang dia paksa MIC dan MCA dan Barisan Nasional untuk berdamping dengan DAP sebab dia tahu undi Cina kat sana. So basically UMNO hendak dalam kerajaan sahaja. Zahid perlu ada dalam kerajaan kerana dia sendiri dah mengaku secara tidak langsung dia nak selamatkan tengkuk dia, dan dia ambil jawatan timbalan Perdana Menteri. Ini menimbulkan risiko berlaku tekanan terhadap pejabat peguam negara dan mahkamah, dan akhirnya kita lihat Zahid dilepaskan. Dan ada tanda-tanda campur tangan lah menerusi kenyataan-kenyataan pelik oleh Anwar lah, peguam negara jumpa dia lah apa dah, dan kemudian Zahid dilepaskan walaupun diminta masuk prima facie lah, kemudian alasan-alasan yang betul-betul tak masuk akal dan tak logik dan sebagainya lah. So semua itu berlaku. So sekarang Zahid sudah dilepaskan, kerjasama dengan DAP ni tak logik lagi. Okay, now PAS dengan Bersatu ni dia ada musuh bersama, iaitu DAP. Sebab itu pakatan itu berjaya. Dia ada musuh bersama, iaitu DAP. PAS tak suka DAP, Bersatu tak suka DAP, Melayu tak suka DAP. Majoriti Melayu. Sekarang ni Melayu dah bersatu. Makin ramai saki-baki penyokong PKR Amanah semua dah beralih kepada perikatan, dan kita sudah lihatnya dalam pilihan raya kecil yang lepas-lepas. So basically bila Melayu tak suka DAP, PAS tak suka DAP, Bersatu dah tak suka DAP, dia ada musuh bersama. Dan Bersatu ini boleh dipercayai kerana jangan lupa pada langkah Sheraton, Bersatu keluar daripada Pakatan Harapan. Alasan yang diberikan ialah sebab tak boleh tahan DAP, tak boleh benarkan DAP terus berkuasa. So dari sudut itu PAS boleh dipercayai, sebab itu Melayu boleh Bersatu boleh dipercayai, sebab itu Melayu boleh terima. So sebab itu Perikatan Nasional berjaya menang besar. Dan saya ulang, PAS dapat kembangkan sayapnya dengan keberadaan Bersatu. Sebaliknya, kalau kita lihat UMNO dengan PKR, kerjasama itu mirip. Kalau dari sekali pandang dia mirip macam PAS dengan Bersatu. Kalau pembangkang PAS dengan Bersatu, kalau kerajaan UMNO dengan PKR. Tetapi bezanya PKR ni bukan parti Islam, dia parti berbilang bangsa. Di sebelah perikatan, PAS ialah parti Islam. Keduanya, PAS dengan Bersatu, musuh bersama dia DAP yang tidak disukai Melayu. PKR dengan UMNO tidak ada musuh bersama. Kalau dulu UMNO kata DAP adalah musuh, tiba-tiba dia berdamping dengan DAP dan suruh Melayu terima DAP, jadi UMNO sudah tidak boleh dipercayai. Okay. Dan orang Melayu tahu puncanya ialah Zahid. So akhirnya apa yang mungkin berlaku ialah, saya lambat laun lah, sama ada sebelum ke selepas PRU 16 ke, UMNO akan kembali berdamping dengan PAS dengan Bersatu. Itu yang saya lihat. Dan ianya hanya akan berjaya tanpa Zahid. Tanpa Zahid. Sebab UMNO dengan Zahid ni, orang Melayu dah tak terima, tak percaya. Orang meluat dengan Zahid. Bersatu dia percaya. Bersatu dia keluar daripada Pakatan Harapan sebab apa? Sebab DAP. UMNO dia dah tak percaya. So akhirnya satu gabungan besar yang akan mempunyai pengaruh cukup besar dalam negara ini akan terbentuk sekiranya UMNO berdamping dengan Bersatu dan PAS tanpa Zahid. Now bila saya kata tanpa Zahid, tidak semestinya Zahid keluar daripada UMNO. Cuma Zahid duduk tepi lah. Ya. Zahid dah dilepaskan, dia tak ada rugi apa-apa. So berbalik kepada kenyataan Muhammad Ammar Nik Abdullah bahawa ada beberapa MP kerajaan akan sokong pembangkang. Now saya dah beritahu, jangan endah kenyataan-kenyataan sebegini, buang masa, ya. Sebab kalau kita nak layan sampai kiamat pun mungkin akan ada kenyataan begini. Kita jangan layan. Kalau ada result ada, tak ada tak ada.
Tetapi dari sudut analisa, dari sudut perbincangan, jika adalah bilangan MP 15 ke 20 MP Barisan Nasional yang akan bergerak untuk bersama bersatu dan PAS, andainya saya Zahid dan saya lihat benda tu tidak boleh dihalang lagi, saya tahu satu-satunya cara untuk saya kekal relevan ialah saya benarkan ianya berlaku dan saya duduk tepi. Sebab apa? Kalau contohnya 15 MP Barisan Nasional tiba-tiba bangun dan dia kata kami tarik sokongan terhadap Anwar, kita sudah tahu bahawa mereka tidak perlu kosongkan kerusi Dewan Rakyat walaupun perlembagaan UMNO sudah dipindah. Ini dulu saya dah kata. Saya bawa peguam Muhammad Hanif Katri Abdullah dalam satu siaran, dia pun dah kata. Pada masa tu semua senyap dalam kerajaan. Malah ada suara-suara peguam sana sini belah-belah depa yang dakwa depa kena kosongkan. Tapi akhirnya bila jadi kejadian MP Bersatu sokong Anwar, tiba-tiba Malaysia Kini dan beberapa orang-orang terkenal mengulangi apa yang saya dah katakan dulu, iaitu mereka tidak perlu kosongkan kerusi. Dan pemimpin-pemimpin BN ni tidak perlu kosongkan kerusi sekalipun UMNO sudah pindah perlembagaan dia. Sebab UMNO dah pindah perlembagaan dia untuk menyelaraskannya dengan Akta Anti Lompat. Maknanya jika seseorang MP melakukan sesuatu yang tidak selaras dengan dasar parti, dia automatik hilang keahlian. Tetapi itu dengan sendirinya tidak akan menyebabkan MP itu boleh dianggap lompat parti, kerana MP sokong atau tidak sokong PM adalah termaktub dalam perkara lain dalam perlembagaan yang tidak berkait dengan Akta Anti Lompat Parti. Akta Anti Lompat Parti tidak pernah diselaraskan untuk mengaitkannya dengan perkara itu. Jadi Akta Anti Lompat Parti tidak boleh rampas hak itu. So MP-MP ni tak perlu kosongkan kerusi. So jika keahlian mereka hilang dalam UMNO, mereka akan jadi MP bebas, itu je. Tapi mereka kekal ahli Dewan Rakyat. Dan apa pun soal mereka perlu kosongkan kerusi ke tidak, itu timbul kemudian. Sekali mereka dah lafaz mereka tak sokong Anwar, dan sekali ada bukti bahawa ada cukup majoriti di belah Perikatan Nasional mahupun parti-parti lain, mungkin GPS bersama ke apa, saya tak tahu. Ini untuk tujuan perbincangan. So jika pembangkang ni dah ada cukup bilangan, pada masa itu secara automatik PM perlu sama ada letak jawatan ataupun menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk usul bubar parlimen. Dia tidak boleh berdolak-dalik. Soal MP-MP itu perlu kosong ke tidak, itu timbul kemudian. Dan orang macam Zahid akan tahu, sekali Anwar dah tumbang, tamatlah riwayat Pakatan Harapan, dan UMNO sekiranya ramai MP-MP ni disingkirkan dari UMNO. Dan selepas itu kalau kerajaan baru terbentuk dengan contohnya Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, atau seorang daripada bekas ahli UMNO sebagai Perdana Menteri, ataupun dari Sabah sebagai Perdana Menteri, siapa-siapalah dari kalangan yang lah ni bergelar pembangkang jadi Perdana Menteri, kedudukan Zahid ni dalam bahaya. Sebab mungkin mereka akan mahkamah dah lepaskan dia untuk isu ni tapi belum bebaskan, mungkin kes akan berlaku semula, mungkin dia akan dihadapkan ke mahkamah untuk kes LCS. Jadi kalau Zahid tahu benda ni akan berlaku dan tidak boleh dihalang lagi, kalau dia tahu MP-MP BN ni dah bertekad, kalau saya Zahid, saya tak boleh bercakap bagi pihak Zahid, tetapi kalau saya Zahid, akan sampai masa saya akan melutut dan kata okeylah, saya benarkan dan saya duduk tepi. Sebab saya tak nak esok mereka kenakan saya. So itu adalah langkah logik yang akan berlaku sekiranya untuk tujuan perbincangan, ya. Sebab saya ditanya, bukan saya kisah, tapi saya ditanya. So itu akan berlaku. Barangkali itulah sebabnya, saya tak tahu, tapi barangkali itulah sebabnya Zahid berkata dia tidak akan lama lagi dalam politik. Dia kata dia memberi gambaran dia tidak akan lama lagi. Mungkin Zahid sudah terima hakikat bahawa sesuatu akan berlaku. Saya tak tahu. Bagi saya Oktober is the deadline. Lepas itu saya tak nak layan MP-MP bacol
apa, selagi tak ada apa jadi, jangan kacau saya. Tapi untuk tujuan akademik, untuk tujuan perbincangan, apa yang saya jelaskan tadi adalah 100% logik. Ya. So ini adalah untuk menjawablah kepada persoalan adakah kaitan kenyataan Muhammad Ammar dengan kenyataan Zahid bahawa gambaran yang diberi oleh Zahid dia akan berundur dan ataupun dia tidak lama lagi dan sebagainya. Ini penjelasan saya. Benda ni saya dah lama lihat. Ya. Okey, sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuat seketika.